Elakkanlah dari gemar kemasyhuran, tiada keuntungan malah meruntuhkan. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Jadi orang yang selalu berpaling pandangan dia, disebut dalam kalam para ulama sufi, al-multafitu la yasil. Orang yang sering berpaling kiri dan kanannya, maka dia tidak akan sampai pada tujuannya. Ini yang saya adaptasikan dan masukkan dalam syair ini. Al-multafit la yasil. Kita kalau nak pergi satu tempat, kerja duk pusing kiri kanan duk tengok, tak sampai tempat tu. Maka kena tuju dulu dengan tujuan kita. Multafit la yasil. Waktu duk mengaji, sibuk dengan masyhur. Waktu duk mengaji, sibuk dengan nak suruh orang angkat dia. Masih lagi menuntut ilmu, tapi duk sibuk dengan nak suruh orang angkat daripada usul. Bukan sampai waktunya lagi. Bukan tak dapat lagi izin daripada gurunya untuk mengajak, dia dah mula dah nak mengajak pada waktu tersebut. Maka al-multafit la yasil. Orang yang suka berpaling ni dia tidak akan sampai. Bila orang puji sikit, pusing tengok orang ni puji dia. Dan orang angkat dia sikit, terberhenti dekat tu je. Maka tak akan sampai. Sebab tu tidak ada sesuatu yang sangat rugi melainkan orang yang mampu meneruskan tapi dia berhenti di tengah jalan. Faham? Dia boleh nak teruskan perjuangan dia dalam ilmu, tapi dia berhenti sekat jalan. Nampak tak? Jadi itu yang kita sepatutnya ambil berat. Ikutilah pesan para guru kita, jangan isti'jal belum tiba waktunya, dan ikutlah pesan para ulama agar kita tidak isti'jal. Apa isti'jal? Kita kalut, kita sibuk, kita kalut lah. Isti'jal ni kalut maksudnya. Sebelum sampai waktunya. Sebab tu Al-Imam Abu Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana beliau sakit, yang sakit tadi menyebabkan bimbang para teman pada waktu tersebut, hatta Imam Abu Hanifah datang melawat beliau waktu tu. Dia sakit waktu tu, sakit yang berat sampai katanya hampir wafat. Maka Imam Abu Hanifah datang lawat dia. Waktu Imam Abu Hanifah lawat anak murid ni tok guru lawat, Imam Abu Hanifah datang. Maka waktu Imam Abu Hanifah pegang tangan dia, Imam Abu Hanifah kata, wahai Abu Yusuf, kalau kamu mati, maka pada waktu tersebut akan hilanglah setengah daripada ilmu aku kalau kamu mati. Maknanya setengah pada ilmu Imam Abu Hanifah tu ada dalam dada Imam Abu Yusuf. Setelah tengok tu, lepas tu tak lama lega. Lepas lega tu tersebarlah berita, kata orang sebut pujian Imam Abu Hanifah kepada Imam Abu Yusuf. Nak bagi kita kata Imam Abu Yusuf ni membawa ilmunya Abu Hanifah. Jadi orang anak muda pun pakai main jumpa dengan dia. Akhirnya Imam Abu Yusuf mengajak. Anak muda ramai main kelas dia pada waktu tersebut. Dan dalam keadaan Imam Abu Yusuf tak minta izin dengan Imam Abu Hanifah waktu tu, tak minta izin. Ini diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Usamah Al-Azhari. Jadi waktu tu Imam Abu Hanifah bila tengok anak muda ramai berkumpul di masjid untuk mengaji dengan seorang pemuda ni, dia tanya siapa dia mengajak tu. Maka dia berkata tu Imam Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf. Oh ya, Abu Yusuf mengajak. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata, pergi tanya soalan dekat dia. Maka dia hantar satu soalan. Soalan ni, kalau kata Imam Abu Hanifah kata, cuba kamu tanya soalan dekat dia, tengok. Soalan ni soalan aku bagi ni. Kalau dia jawab boleh, tak betul. Kalau dia jawab tak boleh pun tak betul juga. Dia dua-dua tak betul. Kerana jawapan dia perlu tafsil. Jadi anak murid ni pun pergilah ke majlis Imam Abu Yusuf. Habis majlis, Imam Abu Yusuf pun tanya, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Pemuda ni pun angkat tangan, saya nak tanya soalan. Dia pun tanya soalan. Bila tanya-tanya tu, Imam Abu Yusuf kata boleh. Hukum dia boleh pada waktu. Dia kata tak betul. Maksud berkiak balik. Tak boleh. Tak boleh pun tak betul juga. Lepas tu Imam Abu Yusuf panggil dia, mai tak? Mai ke depan. Soalan kamu ni bukan soalan kamu, dia kata ni. Ini soalan Abu Hanifah ni. Ini soalan tok guru aku ni. Dia kata betul. Imam Abu Hanifah yang hantar. Anak murid boleh tahu ni soalan tok guru dia. Sebab ni bukan orang calang-calang boleh tanya soalan ni. Terus dia bertinggal kelas dia, mai ke kelas Imam Abu Hanifah, dan dia kata, wahai imam, wahai guruku, kenapa kamu uji saya dengan soalan tadi? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kata, soalan macam tu pun kamu tak boleh jawab. Kamu mengajak. Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi zabib sebelum kamu masak. Kamu jadi kismis sebelum kamu masak. Anggur nak jadi kismis kena masak dulu. Bukan anggur putih jadi kismis. Dia proses anggur nak jadi kismis. Anggur tadi daripada putih masak kismis. Lepas tu kata Syekh, tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi kismis sebelum kamu masak dengan ranum. Macam mana kamu nak mengajak? Kamu tak masak lagi. Mak Abu Yusuf tinggal pengajian selepas tu, tinggal terus mengajak, mengaji pula 20 tahun lagi.
sampai cukup 40 tahun beliau belajar dengan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ini yang saya ambil daripada guru saya Maulana Syekh Usamah Al-Azhari hafizahullahu taala. Faham tuan-tuan? Itu kata jangan isti'jal. Anak-anak muda jangan isti'jal. Sabar dulu, insya-Allah. Sabar, nanti dengan tu Allah Taala akan bagi kepada kita panduan ilmu yang bagus, dan kita akan sampai pada masanya kita akan bercakap nanti kalau sampai masa dia. Jangan kalut dengan musyuhrah, jangan sibuk dengan nak pandangan orang dan sebagainya. Jangan kita mula sebelum mendapatkan izin daripada guru kita. Maksud izin guru ni besar sebenarnya dalam sistem pendidikan Islam ini. Karena kalau tanpa izin maka kita tidak akan mampu untuk memberikan panduan. Karena hanya dengan sekadar izin daripada guru kita tadi, seolah-olah guru kita telah memberikan kunci dan dibukakan kunci-kunci futuh kepada kita, kunci-kunci pembukaan kepada kita. Kita sendiri tidak sedar pada waktu tersebut.